Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panel yang saya hormati, iaitu Dr. Zafira dan juga Dr. Fatin Afika. Saya, Nurul Izzati binti Zulkifli, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Pemeliharaan Hutan Paya Bakau bagi meningkatkan ekopelancongan Kampung Sungai Melayu. Di dalam pembentangan saya pada hari ini, saya akan kongsikan beberapa isi kandungan iaitu seperti pendahuluan, penyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian, jangkaan kajian, tinjauan literatur, metodologi dan juga rumusan. Baiklah, pada pendahuluan, ekopelancongan adalah kawasan alam semula jadi yang melibatkan kehidupan flora dan fauna. Sebagai contoh, kawasan hutan paya bakau yang terdapat di Malaysia adalah Taman Negara Kinabalu dan juga Kuala Gula Keren. Hutan paya bakau merupakan hutan yang terletak di kawasan air di tepi laut. Berdasarkan pengiraan peratusan keberadaan hutan paya bakau yang terdapat di Malaysia ini, iaitu sebanyak 57% hutan paya bakau berada di Sabah, sebanyak 26% berada di Sarawak dan selebihnya sebanyak 17% berada di Semenanjung Malaysia. Pokok bakau pula merujuk kepada tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya di muara sungai. Bagi penyataan masalah, merujuk kepada Berita Harian Ogos 2001, menurut akhbar ini, Konvensyen Ramsar telah mengeluarkan satu perakuan yang menyatakan bahawa kawasan hutan paya bakau perlu terus dipelihara daripada pelbagai ancaman kemusnahan. Hal ini kerana kawasan hutan paya bakau diakui amat penting untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem sebuah kawasan. Seterusnya, menurut Pusat Pelancongan Johor 2007, pelancong-pelancong yang terdiri daripada di dalam negara mahupun di luar negara pada kebiasaannya akan memilih untuk pergi ke kawasan pantai atau pulau dan teluk untuk berehat sambil menenangkan fikiran. Di sini dapat kita lihat bahawa kebanyakan pelancong akan lebih menggemari kawasan berpantai, laut berbanding untuk pergi melancong di kawasan seperti shopping kompleks iaitu pusat beli belah. Bagi matlamat kajian pula, matlamat kajian saya ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menarik bagi memberi daya tarikan kepada para pelancong terhadap ekopelancongan hutan paya bakau bagi memastikan hutan paya bakau ini terus terpelihara. Seterusnya, bagi objektif kajian, terdapat dua objektif kajian saya iaitu yang pertama, bagi mengenal pasti faktor-faktor yang menarik untuk menggalakkan ekopelancongan di kawasan hutan paya bakau. Yang kedua, inisiatif pihak yang terlibat bagi memelihara hutan paya bakau bagi meningkatkan ekopelancongan. Bagi skop kajian pula, kawasan kajian saya adalah Kampung Sungai Melayu di Gelang Patah, Johor. Mengapa saya memilih Kampung Sungai Melayu ini? Hal ini kerana Kampung Sungai Melayu merupakan kampung tradisional yang perlu dipelihara yang diletakkan di pelam landscape Majlis Bandaraya Iskandar Puteri iaitu NBIP. Selain itu, saya juga ingin mengetahui apakah inisiatif pihak yang terlibat dalam memelihara hutan paya bakau. Hal ini kerana hutan paya bakau ini perlu terus dimajukan agar menjadi sebuah kawasan yang terus dikenali oleh orang ramai. Seterusnya, untuk kajian ini saya memerlukan beberapa responden iaitu Ketua Kampung Sungai Melayu, pihak berkuasa tempatan, ahli majlis, penduduk tempatan, agensi pelancongan dan juga para pengunjung. Bagi kepentingan kajian pula, saya ingin membantu pihak yang terlibat dalam membangunkan kawasan kajian dalam konteks mengenal pasti faktor yang dapat merancangkan ekopelancongan hutan paya bakau. Antara pihak yang terlibat di dalam kepentingan kajian saya ini adalah para pengunjung, agensi pelancongan berdaftar, Ketua Kampung Sungai Melayu dan juga para pelajar. Bagi jangkaan kajian, terdapat 3 jangkaan yang saya jangkakan akan diperoleh di akhir kajian ini, iaitu saya dapat mengetahui faktor-faktor yang menarik bagi meningkatkan ekopelancongan kawasan paya bakau ini. Yang seterusnya dapat mengetahui inisiatif pihak yang terlibat dalam memelihara hutan paya bakau.
Yang ketiga, dapat membantu mengekalkan ekopelancongan di kawasan hutan paya bakau. Seterusnya, bagi tinjauan literatur, terdapat 6 subbab yang akan saya kongsikan dengan pihak panel, iaitu yang pertama, definisi hutan paya bakau dan juga definisi ekopelancongan. Yang kedua, jenis-jenis pokok bakau dan juga jenis kehidupan di hutan paya bakau. Yang ketiga, peranan hutan paya bakau itu sendiri. Yang keempat, jenis-jenis sumber ekonomi di kawasan hutan paya bakau. Yang kelima, faktor-faktor yang menjadi daya tarikan untuk ekopelancongan. Dan yang terakhir, yang mana kita akan dapat lihat pihak-pihak yang terlibat bagi memelihara hutan paya bakau. Baiklah, bagi definisi hutan paya bakau, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga, hutan paya bakau adalah hutan yang terdapat di kawasan pesisir pantai yang secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Bagi ekopelancongan pula, menurut Hashim 2013, ekopelancongan adalah pengembaraan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar, yang mana mereka akan menikmati dan menghayati keindahan alam sekitar dan kebudayaannya. Seterusnya, kita lihat pula kepada jenis-jenis pokok bakau. Menurut Dr. Ehwan 2020, hutan paya bakau merupakan hutan unik yang mampu bertaburan di kawasan persekitaran ekstrim dan juga kawasan air masin. Antara jenis-jenis pokok bakau adalah bakau kurap, bakau minyak, bakau kecil dan bakau api-api. Setiap jenis pokok bakau ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan mempunyai kepentingan yang tersendiri. Seterusnya, bagi jenis kehidupan di hutan paya bakau pula, Mangrove 2016 ada menyatakan bahawa hutan paya bakau merupakan tempat perlindungan dan sumber makanan bagi pelbagai kehidupan yang berada di hutan paya bakau. Antara jenis kehidupan yang berada di hutan paya bakau adalah udang, siput, monyet, ikan, ketam dan juga ular. Seterusnya, terdapat 6 peranan hutan paya bakau. A. Sebagai habitat dan ekologi hidupan marin serta haiwan. B. Bagi mencegah hakisan tanah. C. Bagi mengurangkan pencemaran udara. D. Sebagai pemampan angin kencang dan tsunami. E. Bagi mengekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang keenam, sebagai kawasan persinggahan spesies burung. Oleh itu, kita dapat lihat terdapat pelbagai peranan hutan paya bakau yang kita tidak ketahui sebelum ini. Seterusnya, jenis-jenis sumber ekonomi yang terdapat di kawasan hutan paya bakau. Terdapat 6 jenis sumber ekonomi. Yang pertama, sebagai tarikan ekopelancongan yang utama. Yang kedua, penduduk tempatan sebagai nelayan. Yang ketiga, masyarakat tempatan sebagai pemandu pelancong. Yang keempat, sumber ekonomi bahan bakar. Yang kelima, sumber ekonomi ubat-ubatan. Dan yang terakhir, sewaan bot untuk pelancong mengelilingi hutan paya bakau. Seterusnya, faktor-faktor yang menjadi daya tarikan untuk ekopelancongan adalah terdapat 5 pula. Yang pertama, aktiviti pusing rambut. Yang kedua, tarikan spesies burung. Yang ketiga, melihat dengan lebih jelas jenis kehidupan bercengkerang. Yang keempat, terdapat aktiviti menghias cengkerang sebagai cendera mata. Yang kelima, sejarah kawasan hutan paya bakau. Yang mana hutan paya bakau ini yang kita tahu dia mempunyai pelbagai sejarah silam yang pastinya setiap para pelancong ingin mengetahui. Oleh itu, apabila para pelancong memilih kawasan hutan paya bakau sebagai kawasan pilihan mereka, semestinya ada sesuatu yang mereka ingin ketahui dan mereka minat tentang hutan paya bakau. Bagi pihak-pihak yang terlibat untuk memelihara hutan paya bakau ini, terdapat 6 pihak, yang mana yang pertama pihak berkuasa tempatan, pihak Jabatan Perhutanan, pihak Jabatan Alam Sekitar, penduduk tempatan, agensi swasta dan yang terakhir pihak pelancongan Malaysia iaitu MATIC. Bagi metodologi kajian pula, metodologi kajian ini merupakan satu kaedah untuk mereka bentuk dan mengumpul serta menganalisis data. Reka bentuk kajian yang digunakan adalah reka bentuk kajian kualitatif. Kaedah pengumpulan data yang digunakan adalah secara temu bual. Seterusnya, analisis kajian ini menggunakan kaedah naratif dan juga deskriptif. Seterusnya, rumusan bagi metodologi kajian ini
Diharapkan dengan penggunaan kaedah temu bual ini merupakan satu kaedah yang tepat bagi memperoleh data yang bersesuaian untuk kajian saya ini. Seterusnya, ini pula merupakan senarai responden. Terdapat 6 responden yang akan saya lakukan sesi temu bual bagi tajuk saya ini, iaitu pihak berkuasa tempatan, Ketua Kampung Sungai Melayu, ahli majlis, para penduduk, agensi pelancongan dan juga para pengunjung. Ini pula merupakan antara rujukan yang saya gunakan untuk kajian saya ini. Terdapat 3 yang saya masukkan di dalam slide ini dan ini antara yang saya kongsikan untuk para panel sekalian. Baiklah, dapat saya rumuskan secara rumusannya bahawa hutan paya bakau mempunyai pelbagai keunikan yang tersendiri. Terdapat pelbagai jenis kehidupan yang berada di hutan paya bakau seperti ikan, ketam, monyet, burung dan pelbagai spesies yang kita sendiri tidak dapat jumpa di kawasan lain. Seterusnya, terdapat pelbagai faktor yang mampu memberi daya tarikan kepada para pelancong. Dengan ini, dengan kaedah metodologi yang saya gunakan, saya berharap saya dapat mencapai matlamat dan objektif kajian saya pada kali ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.